Bismillahirrahmanirrahim. Sikap orang-orang Quraisy di peringkat permulaan dakwah Islamiah. Apakah pandangan penduduk Mekah, kaum Quraisy, penduduk Mekah terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi SAW di peringkat awal ketika dalam keadaan bersembunyi? Orang-orang Quraisy tidaklah memberi perhatian yang berat ketika permulaan mereka menerima berita dakwah Islamiah. Mereka menganggap apa yang berlaku sama sahaja seperti kelahiran golongan Al-Hunafa, seperti yang dibawa oleh Zaid bin Amr bin Nufail, Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Abi Salt, dan lain-lain yang bersikap anti berhala, asalkan tidak mengganggu akidah berhala-berhala dan kepimpinan mereka. Bila dia dapat berita Nabi dah jadi Rasul, bawa ajaran tak setuju semua berada, tapi tak cara ke orang ramai, bawa diri je. Maka orang Mekah kata serupa dulu lah juga. Zaman dulu dah ada di Mekah ni kalangan pemimpin-pemimpin yang tak sembah berhala. Dia tak cara kau orang ni, bawa diri dia, dia sembahyang dia je, sembahyang mengikut syariat Nabi Ibrahim AS. Seperti Waraqah bin Naufal, seperti Zaid bin Amr bin Nufail, Khuz bin Sa'idah Al-Ayadi. Ini adalah orang yang Islam sebelum Nabi lantik jadi Rasul. Ada antara mereka yang tak sepak dengan Nabi. Khuz bin Sa'idah Al-Ayadi, seorang ahli pidato, menyampaikan ucapan pada orang ramai. Ayyuhan nas, man ashamat wa man matafat wa kullu ma huwa atin at. Wahai tuan-tuan, barang siapa yang hidup akan mati, siapa yang mati akan binasa. Perkara yang akan datang, iaitulah kiamat akan berlaku, akan tiba masanya. Ini adalah kalangan mereka yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Belum Nabi mari lagi. Ini sudah ada, tapi tak ramai. Bila mendapat berita Muhammad dah jadi Rasul, bawa ajaran baru, maka tak timbul masalah. Supaya dululah juga, dia kata. Ada berlawan lagi ni. Apabila Rasulullah SAW berdakwah secara sir, secara rahsia, pengikut-pengikut Islam tidaklah berterang-terangan menzahirkan ajarannya. Bahkan di masa itu orang-orang Quraisy lebih menganggap golongan Al-Hunafa, golongan agama zaman dulu, agama tak sembah berhala, lebih menonjolkan diri, menyatakan keraguan mereka secara berterang-terangan terhadap keberhalaan. Bahkan zaman dulu tu cakap pula tak percaya ke berhala, tapi tak ganggu orang. Adapun orang-orang Islam tidaklah mengisytiharkan ajarannya seperti itu. Biar ke dia lah, hukum anda, biar hukum anda dia. Al-Imam Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabarani telah meriwayatkan satu peristiwa di mana seorang pedagang Arab dari luar Mekah mengunjungi Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni pak saudara Nabi. Abbas ni masa tu kafir lagi, bapa saudara Rasulullah SAW. Tiba-tiba mereka melihat seorang lelaki, seorang perempuan dan seorang kanak-kanak sedang bersembahyang dengan cara yang berlainan daripada upacara ibadat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tak semua berada, sembahyang duduk rukuk sujud. Ada 3 orang, lelaki seorang, perempuan seorang, budak seorang. Lalu pedagang itu bertanya mengenai perlakuan mereka yang bertiga itu. Siapa dia 3 orang ni, pelik ni, sembahyang pelik pada orang ni. Abbas memberitahu yang ini anak saudara saya, kata Abbas, iaitulah Nabi. Anak saudara saya. Ia menunjuk ke arah Ali, yang ini juga anak saudara saya, kata dia. Ia menunjuk pada Rasulullah SAW
Yang ini isterinya Khadijah, bukan orang lain. Dua-dua ni hak tua ni anak dara saya, hak tu bini dia, hak tu anak dara saya kecil ni pun. Kata Abbas, beliau ini mengaku bahawa ia menerima perintah Tuhan dari langit. Dia kata dia dapat perintah dari Tuhan, kata Abbas. Demi Allah, setahu aku tidak ada lagi selain daripada mereka bertiga ini yang menganut agama ini. Mengikut apa yang aku tahu, 3 orang ni jawab pasal yang lagu ni. Orang lain tak ada lagi, kata Abbas. Abbas ni pak dara Nabi, dak cara dah. Anak dara dia ke mana pun kau pandamung lah. Dak cara. Menurut Ibnu Hisham, di kalangan ahli ilmu diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW apabila tiba waktu untuk bersembahyang, keluar ia bersama-sama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan menyembunyikan diri dari pandangan bapa-bapa saudaranya serta orang-orang lain. Pak dara pun tak boleh tengok juga, sembunyi. Ia pulang ke rumah apabila selesai sembahyang. Hatta terus berada di situ jika perlu. Tiba-tiba pada suatu hari Abu Talib telah ternampuk dengan mereka. Abu Talib hak jaga Nabi ni tengok Nabi duduk sembahyang dengan Sayyidina Ali, anak dia jadi anak akak Nabi. Lalu Abu Talib bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai anak saudaraku, apakah agama yang kamu anut ini? Agama apa ni? Tanya Nabi. Abu Talib tanya. Rasulullah SAW bersabda, ai ammi, hadha dinullahi wa dinu malaikatihi wa dinu rusulihi wa dinu abina Ibrahim ba'athani bihillahu rasulan ilal ibad wa anta ya ammi ahaqqu man badaltu lahul nasihah wa da'autuhu ilal huda wa haqqu man ajabani ilaih wa anani alaih. Kata Nabi, maknanya wahai bapa saudaraku, inilah dia agama Allah, agama para malaikatnya, para rasulnya, dan agama bapa kita Ibrahim. Kata Nabi dari Abu Talib, Allah membangkitkan aku sebagai rasul dengan agama ini kepada seluruh hamba-Nya. Engkau lah wahai bapa saudaraku orang yang paling berhak aku beri nasihat dan aku ajak kepada petunjuk, dan engkau lah yang paling berhak menyahut seruanku dan memberi pertolongan kepadaku untuk menegakkannya. Kata Nabi pada dia, pada Abu Talib. Abu Talib menjawab, kata Abu Talib, wahai anak saudaraku, aku tidak berdaya untuk meninggalkan agama nenek moyangku. Kata Abu Talib, tak mau masuk Islam dan tegak di atas ajaran mereka, ajaran agama nenek moyang. Tetapi demi Allah, bersumpah nama Allah, percaya pada Allah, demi Allah, tidak akan lulus mengenaimu sesuatu yang kamu tidak sukai selagi aku masih hidup. Aku akan jagamu, akan pertahankanmu, tapi aku tak masuk agamamu ni, kata Abu Talib. Kalaulah sekadar itu caranya di peringkat awal dakwah yang dilakukan, maka wajarlah ia tidak mendapat apa-apa tentangan dari pihak musyrikin. Bagaimanapun, apa yang berlaku itu hanyalah suatu persediaan meneguhkan kedudukan dari segi iman dan kepahaman untuk penganut-penganutnya. Ketika itu Islam belum diwahyukan secara sempurna, malah ianya bukanlah suatu cara yang berpanjangan. Ini sementara saja. Allah Ta'ala suruh kuat iman dulu, kuat keyakinan hubungan dengan Allah. Bersedia lepas pada ni akan menghadapi cabaran yang besar. Ini perkara awal. Perkara seperti ini juga berlaku di zaman kita, di mana golongan taghut akan mengambil sikap dingin jika dakwah itu sekadar berkumpul di masjid dan menyimpan akidah di dalam hati tanpa memperkatakan Islam, seperti ianya disempurnakan sehingga menggempur segala akal umbi penyelewengan yang berlaku dan pucuk pimpinannya. Zaman ni gitu juga, kalau kita duduk sejik saja tak ganggu demo-demo hak luar tu,
Bawa hak kita je sembahyang je, tak cara lah orang soleh, orang apa tak cara kau padamu lah, nak ke darah harok nak apa pun itu ham, aku nak sembahyang je, aku nak pergi Mekah je. Kalau waktu saja tak ada apa-apa lah, gitu lah. Tunggu mati je lah. Tunggu mati je. Adakah itu Islam? Kita kena faham. Di peringkat ini tidak berlaku sebarang pertemuan secara berdepan antara golongan Islam dengan masyarakat jahiliah. Kerana fikrah Islamiah itu belum lagi diiklankan secara terbuka. Ketika itu bukannya suatu kebijaksanaan dengan bertindak secara terbuka, masa itu tak boleh terbuka lagi, kena kemah dulu. Perlu dipahami bahawa sikap menyatakan Islam secara tersembunyi itu adalah suatu tindakan terpaksa bagi membina kekuatan, keyakinan dan kematangan berjamaah apabila menghadapi keadaan berikutnya yang lebih mencabar. Kerana lepas pada ini akan mesti berjuang. Belum berjuang, ini persediaan awal. Apabila melaksanakan kemuncak daripada dakwah itu dengan matlamat menggempur jahiliah dan berlakunya pertentangan secara terbuka, maka segala cabaran yang berlaku melahirkan kekuatan iman yang sentiasa bertambah. Bila dah kuat iman, kita pun keluar berjuang. Berlaku tentangan, iman jadi bertambah. Kalau sekiranya tak ada persediaan, keluar berjuang, orang mari tentang, lari saja, tak ada. Dengan iman-iman pun tak ada. Ini dia. Sebab itu Allah Ta'ala suruh begitu dulu. Di sana kematangan Islam yang memungkinkan golongan Islam mewarisi kemenangan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberi makna yang besar bila perkataan iman menjadi suatu istilah kepada akidah. Akidah yang mana ikatan, supaya kepercayaan jadi kuat. Kerana ia memberi makna yang mencakup hati dan akal, serta yang mengikat di antara fikrah dan sikap, bukannya sekadar puas hati dan sedar secara dingin. Betapa besarnya arti iman yang dibentuk itu, sehingga membuahkan suatu generasi awal dan tonggok yang tidak murtad dan munafik, walau bagaimanapun bentuk tekanan dan penjelasan dilakukan ke atas mereka. Tujuannya teguhkan kepahaman, teguhkan kepercayaan, kuatkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau berlaku apa-apa ujian, tidak munafik, ikhlas kerana Allah, iman jadi bertambah kuat. Itu permulaan awal. Sikap bersembunyi dilakukan oleh golongan as-sabiqun al-awwalun. Al-awwalun, bukan as-sabiqun al-awwalin. Kalau as-sabiqin al-awwalin, as-sabiqun al-awwalun, iaitulah mereka yang awal-awal masuk Islam, sentiasa menunggu arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk diberi segala pengorbanan bagi menunaikannya, bukannya mendiamkan diri laksana tikus yang jatuh di dalam jelapan padi. Ini bukan Islam. Bukan orang Islam ni tikus duduk dalam berah, lepas tu duduk kenyang, dia tunggu mati lah. Bukan itu orang Islam. Ini kena faham. Orang kena faham. Hak ni banyak yang jadi gitu lah. Zaman ni ada pitih banyak, pergi Mekah, pergi umrah, lepas tu balik, makan, pergi sedia acak kali, macam tikus. Tu kumayam mayam juga, tikus mayam. Tu dia. Seperti alasan dilakukan oleh golongan-golongan pengecut yang berada bersama-sama golongan jahiliah bagi menyembunyikan sifat pengecut mereka dan menunggu kemenangan itu datang secara percuma. Nak tunggu Allah Ta'ala memenangkan Islam, tak payah kita buat kerja, Allah Ta'ala yang tukang. Allah Ta'ala jadi hamba kita, bagi kita bukan kita jadi hamba Allah Ta'ala. Penentuan proses yang sebenarnya di dalam arena dakwah bukannya menurut perhitungan pribadi, tetapi mestilah menurut perhitungan harakat Islamiah yang mempunyai sifat-sifat Hizbullah, sifat-sifat parti Allah, sifat-sifat golongan Allah mesti ada dalam kumpulan Islam ini. Di mana sifat parti Allah, parti yang memperjuangkan ajaran Allah, disebut dalam dua tempat dalam Quran. Yang pertama dalam surah Al-Ma'idah, yang kedua surah Al-Mujadilah. Kita baca kemudian.
dalam arti kata ianya menurut Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan kematangan pribadi kepimpinan Islam yang tulen, tegahnya kepimpinan yang dapat menilai di antara keadaan terpaksa dan keadaan yang mesti diberi pengorbanan. Contoh yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir adalah menjadi suatu perkara yang mesti dipahami dengan sedalam-dalamnya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dengan adanya Hizbullah, parti Allah. Parti maknanya kumpulan. Orang putih kata parti, orang Arab kata jamaah, hizib, kumpulan yang memperjuangkan Islam. Ini kena ada, tiap-tiap zaman kena ada. Allah Ta'ala sifatkan kumpulan ini, yang pertama dalam surah Al-Ma'idah, yang kedua dalam surah Al-Mujadilah. Surah Al-Ma'idah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Ini surah Al-Ma'idah. Wahai orang-orang beriman, bahkan siapa yang menyeleweng daripada agamanya. Kalau ada orang Islam menyeleweng daripada agama dia, cuba nak mapuh Islam ni, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan zahirkan di kalangan orang Islam ni satu puak, satu kumpulan, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang pertama Allah Ta'ala kasih pada mereka, mereka kasih pada Allah. Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Yang kedua merendah diri terhadap orang yang beriman dan menunjukkan gagah berani terhadap orang yang menentang Islam. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Yang ketiga mereka berjihad perjalanan Allah, sanggup mengorbankan harta diri mereka, nikmat mereka untuk memenangkan agama Allah, tak takut percelaan orang yang mencela. Orang kata apa, orang hina dia tak peduli. Puak ni, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itu adalah kurnia yang Allah Ta'ala beri pada sesiapa yang Tuhan pilih. Siapa yang Tuhan pilih. Orang yang Tuhan tak pilih dia lari, tak boleh ikut. Dia ikut sekejap je dia lari, ikut tak lama mana lari. Ini tidak boleh, mesti Tuhan pilih kalangan tertentu, jangan tak boleh main-main. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Sifat yang keempat, inna walikumullah wa rasul walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya yang menjadi wali kepada kamu, kepimpinan kepada kumpulan ini Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis. Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis, dia letak tinggi sekali. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Dan pemimpin-pemimpin mereka yang mendirikan sembahyang, yang tunduk pada Allah, yang menunaikan zakat, kewajipan harta benda, mereka tunduk pada Allah. Wa man yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang sifatnya begitu, maka sesungguhnya parti Allah, yakni kumpulan yang memperjuangkan ajaran Allah ini, akan mendapat kemenangan. Kemenangan di sini sama ada kemenangan dunia dan akhirat, ataupun kemenangan di hari akhirat, mesti menang. Menang atas dunia akhirat, ataupun menang di akhirat. Atas dunia tidak menang, menang akhirat paling besar, yang paling kekal. Ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama disebut dalam surah Al-Ma'idah. Surah Mujadilah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Allah wa rasulahu
walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan dapati wahai Muhammad orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat itu mencurahkan kasih sayang kepada sesiapa saja menentang Allah dan Rasul. Walaupun yang menentang Allah dan Rasul itu ayah-ayah mereka, ibu bapa mereka, anak-anak mereka, saudara mara mereka, sahabat handai mereka, mereka tak peduli. Tak peduli. Mereka kasih pada Allah dan Rasul lebih pada ayah, pada mak, saudara mara, adik-beradik, kawan. Kalau ayah mak lawan Allah dan Rasul, adik-beradik lawan Allah dan Rasul, keluarga lawan Allah dan Rasul, Allah dan Rasul dulu. Ini. Mereka itulah golongan yang Allah beri kekuatan roh dalam hati mereka. Allah memasukkan mereka dalam syurga pada hari kiamat. Mereka kekal dalam syurga. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Mereka itulah hizbullah, parti Allah, kumpulan menegakkan ajaran Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah sesungguhnya kumpulan Allah inilah yang akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat, ataupun akhirat mesti menang. Ini adalah ayat surah Al-Mujadalah. Ada dua tempat dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan. Jadi puak-puak yang awal-awal masuk Islam, mereka dididik lebih dahulu untuk membina kekuatan diri dengan sifat-sifat yang Tuhan sebut dalam surah Al-Ma'idah dan surah Mujadilah ni. Barulah mereka menjadi kumpulan yang sanggup menghadapi segala ujian, segala cabaran. Kalau disebut baka pun tak angguh, selang pun tak lemah, timbul tak tergelar, letak di mana pun tidak akan dihanyutkan, tetap bersama dengan Islam. Kumpulan ini adalah kumpulan yang trust kepada Islam yang akan wujud sehingga hari kiamat. Bila nak berlaku kiamat, Allah Ta'ala matikan semua, tak ada orang Islam lagi. Itu ceritanya. Wallahu a'lam.